Afia Studio. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamal muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jabilna bil afiyah. Nawaitu ta'alluma bit ta'lim wa tadhakkur bit tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah 'ala al khair ibtigha'i wajhillah wa qarbihi wa mardatihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'd. Alhamdulillah, tama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahwasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia. Kita diberikan kebaikan, kita dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman Islam, iman dan ihsan sampai ke pagi ini, menginjak masuk ke pagi ke-27 bagi Ramadan edisi 1444 Hijriah. Memberikan makna tanda kepada kita Allah Subhanahu wa taala masih lagi meruangkan dan memberi peluang untuk kita mengemis keampunan Allah Subhanahu wa taala dan mengutip segala kebaikan yang dilimpah curahkan dalam ruang Ramadan yang masih lagi tersisa. Perkara yang paling penting untuk kita tuntaskan dalam melayari dan menelusuri hari-hari akhir Ramadan, adakah sampai ke pagi ini sudah pun kita memiliki dua watak utama orang yang mendapat Ramadan yang berkualiti, ataupun kita terlepas dua watak ini sehingga menyebabkan Ramadan kita menjadi mati. Antara perkara yang paling besar untuk kita sembah hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang masuk ke dalam ruang Ramadan, perlu memiliki dua ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, firmankan dalam Al-Quran, iaitu yang pertama la'allakum tattaqun dan yang keduanya la'allakum tashkurun. Adakah sampai hari ini, sampai ke pagi ini, kita sudah pun boleh menarik nafas lega dan merasakan bahawasanya diri kita ini telah pun menjadi orang yang lebih bertakwa daripada hari yang sebelumnya? Indikator Ramadan diukur pada setiap hari yang berentetan. Kerana itu bila kita lihat satu Ramadan, keadaan kita mungkin baru nak mulakan jalan-jalan kebaikan, hari keduanya semakin bertambah, ketiga, keempat dan seterusnya semakin bertambah. Dan kalaulah dah sampai ke pagi yang ke-27, sepatut padannya penambahan nilai takwa itu telah pun membungkam rasa kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mematikan nafsu kita daripada nak melakukan maksiat. Sepatutnya begitu. Sebab tu selalu kita sebut Ramadan ini bukan bulan juadah supaya kita berperang dengan nafsu yang ada dalam diri,
yang senantiasa bangun untuk merasakan setiap kali iftar itu adalah waktu balas dendam sebab tak makan 13 jam. Waktu Ramadan ini dia bukan bulan untuk kita mengira-ngira fashion dan sebagainya pada nilai pakaian, tetapi pakaian takwa yang bakal kita sarung untuk kita jadikan bekal modal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bukanlah datang untuk kita melengkapkan, membeza banding banyak mana kuih raya yang dapat kita hidangkan di pagi Syawal, tetapi sebanyak mana pahala yang bakal kita tunjukkan, kita hadapkan ke hadapan Allah di Yaumul Mizan. Sebab itu Ramadan ini datang silih berganti. Sama ada pada kali ini Ramadan yang meninggalkan kita ataupun kita yang meninggalkan Ramadan masih lagi berada dalam wallahu ta'ala a'lam. Justru berusahalah untuk ambil kebaikan setiap inci perjalanan akhir Ramadan ini untuk kita rafakkan setinggi sembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima jual beli kita. Moga-moga Allah taala terima setiap rukuk sujud kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terima setiap baris titik huruf Al-Quran yang kita baca. Moga-moga Allah taala terima setiap amal sedekah kita. Moga-moga Allah Ta'ala juga menerima setiap kuntum senyum yang kita lepaskan, yang kita tebarkan kepada seluruh alam. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amal ibadat yang kita lakukan dan kita rangkumkan ke semua amalan ini hanya sahaja lillahi ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, bila kita tengok pada kerangka hujung akhir Ramadan ini, antara benda yang paling besar kita nak kena bagi clear, bagi jelas adalah berusahalah untuk meneruskan saki-baki Ramadan, bukan lagi menguruskan Syawal yang belum tentu kita miliki. Hari ini Allah Ta'ala bagi kesempatan untuk duduk sampai ke 27 Ramadan, yang kita pun tahu 27 Ramadan, kata Ubay bin Ka'ab, sehingga dia menyatakan, sumpah wallahi, bagi aku malam Al-Qadar itu berada dalam pengetahuan aku. Demi Allah, malam Al-Qadar itu adalah 27 Ramadan, kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dan kita telah pun melalui malam tadi, sampailah ke subuh ini, duduk dalam deruan dan seruan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Taala terima setiap jerih peluh payah kita, setiap keringat yang melekat pada pakaian kita. Sebab syurga maharnya mahal. Dia punya bayaran untuk masuk syurga bukanlah dengan ketawa berdekah-dekah, bukanlah dalam keadaan kita mampu untuk bersila panggung melepaskan lelah di dunia. Tidak. Syurga jalannya adalah peluh dan juga darah. We full of blood and sweat. Duduk dalam keadaan kita nak kena mengerah, kita kena duduk dalam keadaan tidak mengalah, bangkit keras menentang, senantiasa melawan segala tindak tanduk nafsu perlu untuk kita lentur kendorkan. Dan ini adalah perkara yang kita patut hadap sepanjang bulan Ramadan. Adapun untuk penantian kita berakhirnya Ramadan nanti, moga-moga Allah Subhanahu wa taala terima. Rabbana taqabbal minna, insyaallah, amin. Kemudian dalam ruang yang sedikit ini, saya nak mengambil kesempatan untuk kembali membawa tautan pandangan tuan-tuan pada perkara yang mungkin langka pada sekian banyaknya orang, dan kita bukanlah bersifat untuk membetulkan, menegakkan benang yang basah, tetapi sekadar merenung ke relung sejarah. Antara benda yang paling besar bila mana kita masuk ke pagi Syawal, perkara yang pasti akan buatkan daripada malam itu sampailah ke pagi adalah dengan kalimah takbir. Kita akan bertakbir, kita akan bertahmid, dan kita akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok pada kerangka masa yang lalu, tentu akan dapati betapa umat ini, bangsa ini adalah satu bangsa yang meraihkan Ramadan sebagai bulan yang sama caranya bagaimana Nabi SAW meraihkan
di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu termasuk dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun kedua Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat menggalas tanggungjawab besar duduk di medan tempur perang Badar, dan ia berlaku dalam bulan Ramadan. Begitu juga dengan beberapa siri perang yang lain, perang-perang besar, semua itu berlaku dalam bulan Ramadan. Ada sejarah yang tersimpan, tidak dibentangkan kepada pengetahuan masyarakat umat. Saya sebut dengan kalimah bangsa ini menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk berpencak jurus dalam gelanggang medan perang, bertembung dengan segala orang yang menentang keislaman, menentang kekufuran. Itu dilakukan sepanjang bulan Ramadan dalam banyak kali daripada perjalanan sejarah, daripada awal perang menentang Portugis sampailah kepada perang Bisik. Kebanyakannya perang akan dinoktahkan, akan dimulakan serangan setidaknya dalam bulan Ramadan. Kenapa tidak? Kerana daripada apa yang kita amati sampai ke pagi ni, bahkan nanti tuan-tuan pun akan jumpa sampai ke pagi Syawal, antara perkara yang akan kita lihat bila sambut saja hari raya, dia ada satu nuansa, dia ada satu benda yang terbiasa dengan suasana raya, iaitu orang akan berpakaian baju Melayu bersampin, bersongkok. Dan pakaian ni bukan pakaian yang biasa kita duk pakai hari-hari sekarang. Dulu kalau lah pakai baju Melayu sampin songkok hari-hari, marah. Dia kata Abang Jamil ke apa, hari-hari nak pakai baju tu kan. Dia akan pakai satu baju ni, pakaian ni, dia punya suit tu akan pakai untuk occasion tertentu je. Pertabalan, istiadat, ada pengurniaan watikah, pengurniaan pingat, lantikan dan sebagainya, ada penganugerahan darjah kebesaran dia, pakaian itu. Masuk ke sidang parlimen juga pakaian itu. Berkahwin, benda-benda besar dalam hidup dia akan pakai pakaian itu. Begitu juga hari raya. Kenapa? Ada kajian yang dilakukan berkenaan dengan situasi ini. Mereka mengatakan pakaian di pagi raya itu adalah pakaian perang. Pakaian perang. Dia akan main dalam keadaan 3 lapis baju. Satu baju yang letakkan di dalam, yang luarnya baju Melayu yang kita nampak, berbutang 5 atau berteluk belanga. Kemudian akan ada baju layang dekat luar. Kemudian bersampin, parasnya daripada pusat sampai ke lutut, penisbahan kepada aurat dalam mazhab Syafi'i. Seluarnya tidaklah terlalu labuh, tidak menempuh bawah buku lali, tapi sedikit ke atas, akan bercapal dengan keadaan capal kepit, bukan capal yang tak ada ni tu, capal serelum tak, dia capal kepit. Semuanya persis mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kerangka pola nak jahit baju tu, kan kita jahit baju dia pakai pola kan. Betul ke pola? Ada lukis dengan sabun tu, sabun apa? Kapok tu kan. Saya dulu kan pendatang tu kirim. Kata ni buah kirim ke apa kan. Rupanya tak, tu untuk tanda kain nak buat pola. Dia kena buat pesak betul. Baju Melayu. Baru ni lepas duk tibai baju hak duk ada lah ni, baju kurta tu bukan baju Melayu. Lepas tu baju Melayu murtad pi. Dia kena ada pesak dan dia kena ada kekek. Kan? Baju kurung pun sama. Baju kurung lah tak apa nak kurung, pasal dia ada cutting. Kalau ikut baju kurung, kata siapa tu, bini Ungku Aziz kan, Azah Tunku Azah kan, Azah Aziz, dia abang baju kurung tu falsafahnya adalah untuk mengurung aurat. Apa maksud kurung? Kurung tak mau bagi lepas, tutup. Orang abang kita pergi tangkap ayam, pergi kurung. Kita pun ambil ayam, kurung. Pintu buka, kurung lah. Tu kan kurung, tu mangkap. Orang abang kita suruh kurung ikan ruan, bubuh dalam timba, kita pun bubuh dalam timba. Tak letak lapik dengan talam, tak bubuh bata, kurung lah. Hampa ingat ikan ruan tu serupa ikan gapi. Dia nanti lompat dan nanti tumbuk dengan timba,
dengan talam yang tak ada lapik, semua nanti tunggil. Saya baru ni hari ketiga Ramadan saja cerita lah. Tengah hari duk bersiap kat rumah. Tiba-tiba ada ikan mai rumah. Saya pelik lah, ikan mai. Besar ikan. Ingat dalam panjang ni dah, dekat taklah sampai 1 kilo lebih. Ada kot dekat 1 kilo. Tak tahu dia mai kat mana, tapi dia mengesok mai ke depan rumah. Kita buka petang, tengah hari tu, nak pergi lohok. Tengok pendatang pada unguat depan rumah, punya kawan. Kan? Jadi petang tu buka puasa makan kawan. Saya buat bantut. Tahu bantut? Pergi ragas pokok nyok, ambil buah nyok, belah. Lepas tu ambil dia punya nyok tu, bubuh dengan kunyit, bubuh cabai, bubuh belakang, ambil daun palas, ikat. Besar dia tak, saya tak suka belah dua dia tak mai, dia punya feel tu kena masak sekok. Bila masak sekok, ikan besar, takkan nak ambil kawah yang tangki Petronas tu, takkan nak ambil piring Astro kat besar tu kan. So kena goreng kepala dulu, lepas tu ronyoh dia naik kat atas, goreng ekor pula. Satu kerja. Patutlah dia main tengah hari. Dan lah saya nak masak sampai ke buka puasa tu. Baik. Sebab tu bila sebut kata kurung, baju kurung tu, dia memang baju yang mengurung aurat. Tak mau pergi terlepas. Tapi hari ni dia jadi satu perkara yang amat menjengkelkan. Saya guna perkataan menjengkelkan bagi saya lah. Kerana dengan sembrononya masyarakat kita hari ini, masyarakat muda madani hari ini, duduk dalam keadaan mengubah nilai yang dibawakan oleh ulama di zaman dulu. Tuan-tuan tahu, nak buat baju pun ikut hukum. Bukan saja. Bukan kata pergi kedai, dia ada gaul-gaul dagu tu, buat macam ni lah. Dah, ditanya kepada ulama nak buat baju macam mana. Hatta baju orang perempuan pun. Tuan-tuan tengok, dia punya kain dia sampai ke mana. Bukan atas pada lutut, bawah dulu. Kemudian dulu dengan ada shimehnya. Tahu shimeh? Kan? Lo tak ada, tak faham. Lepas kita beritahu shimeh, dia kata badminton tau. Smash. Dan nilai itu ditinggalkan, dan akhirnya apa jadi? Kebobrokan dan kebejatan dalam masalah sosial masyarakat. Dan mereka ambil dengan keadaan yang amat-amat membusukkan nama. Baju kurung tidak lagi mengurung aurat. Baju kurung mendedahkan. Dia tidak menutup tetapi membalut aurat. Dan ini yang kita sebutkan. Dan kita bukan penentang fashion-fashion yang berat seperti mana orang bawa kebaya, baju kurung pahang, baju kebarung dan sebagainya, silakan. Cuma yang ketat dilonggarkan, yang singkat dilabuhkan, selesai. Mesti tak boleh nampak bentuk waktunya. Kain dia pula kain kasak, dia bukan kain yang licin. Tu nak pakai pagi raya baru nak pick up pasal baju. Kalau lah tuan-tuan pergi dekat mana-mana kedai pun, nak cari hak jenis lagu tu tak ada. Paling hak ada old school pun mungkin dia pitak tu baju kedah. Baju kedah tangan 3 suku. Nak pakai baju tu 3 suku. Kalau kita pakai kot 3 suku, tangan dia sampai dekat sini je. Baju orang lelaki, bila sebut kata dia ada pesok kiri kanan, dia ada 6 kain besar yang melekat di badan. Ada 5 butang utama dekat dada, menunjukkan rukun Islam. Dan cara qiyamnya bukan butang kiri ni duduk atas, hak kanan ni duduk atas. Baju Melayu betul lah kan. Macam kita ni pun ni bukan sangat pasal kiri. Dia membiasakan untuk kita qiyam kiri ke atas kanan. Begitu juga kalau kata yang cekak musang, tinggi dia tu dikira, jarak dia daripada satu-satu, dia tak bersambung. Bila sebut kata ada 6 kain besar yang diletakkan di pesok, ada 2, kiri ada 2, depan belakang ada 6, rukun iman. Baju Melayu ada 3 paket. Saya panggil paket, saya tak panggil poket kan. 1 di jantung, 2 di tepi kawasan perut, sama ada dekat dengan pusat ataupun seangkatan dengannya. Nak abang kata ada 3 kerangka utama dalam menyatakan ibadah kita, akidah kita dan juga tasawuf yang mewakili sistem nilai akhlak. Begitu juga dengan kain sampin.
Sampin yang dipakai bukan saya nak cerita kata atas lutut nikah dak lagi, bawah lutut nikah ke dak, rapat sampai pukul lali jadi dakwah ke apa ke dak. Nak abang kata kain tu bukan hanya diletakkan sekadar satu kain yang biasa menyerikan satu kerangka baju Melayu, tidak, tetapi dia adalah menutup aurat yang sepatutnya. Hang pakai baju dah lah licin, color oren cerah kan. Lepas tu bila pakai tak bubuh sampin. Naya Pak Karim. Naya. Semayang raya pula kat atas. Allah. Ser. Sebab tu kalau boleh pakai sampin. Dan sampin tu pula, kalau kata dulu masa kita duk silat dulu, boleh guna untuk buat sejadah. Boleh guna untuk tukar seluar yang kita pakai tu jadi kain untuk kita solat. Tak dikira lagi berkenaan dengan pemakaian destar, tanjak, tengkolok yang letak atas kepala, semutar yang semuanya mewakili titik nilai senjata. Dan bila kita sebut kata kekek dan pesak tadi pun ambil daripada jubah Nabi SAW. Kalau tuan-tuan buka, tengok balik jubah Nabi yang ada di Istana Topkapi, Turki, dibentangkan baju mulia baginda Nabi SAW, di bahagian bawah ketiak dia ada kekek, kemudian ada pesak pula tepi tu. Dan kita copy paste biji pun dah tu. Tapi hari ni nak cari baju tu, rare, susah. Kalau ada pun ada lah, tapi kalau kata nak ikut passion, tak ada. Pasal lah banyak slim fit kan. Buka puasa mentek kedah tak mau duk slim fit. Perut tu dia nak lereka main duk main. Oh slim fit, tariklah samping duk atas dah pusat. Kononnya nak kontrol. Dan sebab tu macam saya sebut dulu, natijah kepada mengikut dan menyantuni sunnah Nabi SAW ketika berbuka tu Nabi abang. Kalau tuan-tuan buka adalah hadis, Nabi beritahu berbukalah puasa walaupun dengan sebelah kurma. Tuan-tuan buka dalam Bukhari dan Muslim, jumpa hadis yang sama. Abu Daud dan Ibnu Majah juga jumpa juga hadis yang sama. Buka puasa sebelah kurma, buka puasa sebelah kurma. Nabi satu orang yang walk the talk, Nabi adalah orang yang buat apa yang dia cakap, dan Nabi SAW dia cakap apa yang dia buat. Dan memang sebenarnya Nabi buka puasa dengan sebelah kurma. Sebab tu umur 53 tahun 8 bulan usia Nabi ketika mana melakukan hijrah, ketika memanjat ke Gua Thur, di Bukit Thur itu, Nabi mampu lagi dengan kekuatan pada usia 53-54 tahun untuk agah bukit. Dan Nabi SAW bila berdiri tunduk ke bawah masih lagi nampak kaki. Nak abang kata perut Nabi flat, kita flat. Bukan kita lah, belah-belah lain buat sini okey, sini okey. Dia tunduk tu tak nampak kaki. Dia nampak kaki member dah, kaki dia tak nampak, tak tahu pergi mana. Lepas tu dia buat misteri Nusantara. Misteri Nusantara apa, buka puasa apa, ramai 4 pinggan kan, minum air gedung 3 jam sekali ada. Lepas tu bila dah makan banyak, apa jadi lepas buka puasa? Kenderaan berat ikut kiri, tak boleh memotong, tak boleh potong. Lepas tu apa pula jadi? Maghrib dengan isyak ikat bungkus tepi, habis Sebab tu kerangka berkenaan dengan pembinaan watak hari raya bukan sekadar pada nilai harinya, tetapi persiapan menuju kepada satu penjelmaan nilai tattaqun dan tashkurun kepada Allah. Adakah kamu sudah mengaku sebagai orang bertakwa sedangkan di pagi raya tak mampu untuk menutup aurat? Adakah kamu adalah orang bersyukur, bongkak dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi, pagi raya sanggup untuk mendedahkan aurat kepada orang? Dan ini adalah satu penistaan kepada agama. Kezaliman yang paling zalim adalah bila mana orang yang mengaku beriman kepada Allah melakukan perkara kemaksiatan pada titik-titik tertinggi di hari raya Aidilfitri. Dan ini adalah satu peringatan pada diri saya dan juga tuan-tuan. Kalau boleh semampu mungkin sedaya usaha lipat gandakan kita punya penguasaan untuk secure, untuk menjaga supaya perkara-perkara ini tidak dilakukan oleh waris warah kita, ahli waris keluarga kita. Tak lakukan benda ni, usahalah semampu mungkin, tetapi jangan memaksa.
Sedangkan Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun pergi kepada dia, cakap dengan baik-baik, lembut-lembut. Takkan kita yang ada orang yang macam ni di kalangan orang yang kita kenal, kita nak tegur supaya macam dia tu lebih teruk daripada Fir'aun. Tegurlah dengan perkataan yang terbaik yang kita boleh guna. Sama juga dengan falsafah dalam nilai pemakanan ketika kita sambut hari raya. Persiapan ni nak masuk kan. Dulu kita dah buat kuih karah, kuih bau dulu. Makmur dah, dulu jarang makmur, tak apa nak makmur. Dia faham kan. Kan? Tiba kata makmur ni kuih lelaki ke perempuan? Betul, makmur ni kuih perempuan. Pasal makmur. Kalau kuih lelaki, pak mur. Punggah. Dia dah buat teka-teki lagu tu, punggah kita. Tentu akan jumpa ada makanan rendang, ada serunding, ada dekat situ lembang, ketupat, ada ketupat jawi, kita panggil nasi impit. Makanan ni adalah makanan perantau, makanan untuk berjalan jauh. Dia bukan makanan untuk kita duduk di rumah. Pasal makanan ni bila siap masak akan digandingkan, akan dirembiang untuk bawa keluar. Dan benda ni kebanyakannya berlaku di bulan Ramadan. Sebab bangsa ini masuk saja bulan Ramadan adalah bulan perang jihad. Dan mereka bagi tu, bagilah, tak mengharapkan balik. Kalau balik esok barulah makan pula. Tapi kalau pi tu syahid-syahid lah. Dan benda ni sampai terang tu. Bila kita cerita benda ni, orang akan kata lah, habis tu pasal apa takbir raya kita sedih. Saya suka guna perkataan gandaf. Gandaf kena gandaf, Lord of the Ring. Dia kata tidak semua tangisan itu menunjukkan kesedihan, tetapi ada tangisan menunjukkan tahap kegembiraan tertinggi. Kalau tuan-tuan tengok balik, kita bawa lagu tu bukan lagu biasa, lagu jiharkah. Lagu dia tinggi. Lagu jiharkah ni lagu tinggi. Hak tu yang digunakan dalam takbir raya kita. Dan takbir raya kita tu pula adalah takbir raya yang ucapannya adalah ucapan perang. Wa hazamal ahzaba wahdah. Ada tu. Dan memang ketika mana duduk dalam perang, itulah takbirnya. Tetapi di medan tak sama macam takbir yang kita alunkan, yang kita lantunkan ketika kita duduk dalam keadaan aman. Bila aman, kita amankan takbir tersebut. Tetapi ketika mana menggelegak, buas, nilai peperangan muncul, maka takbir itu berubah intonasinya. Yang tu je. Bangsa ni bangsa yang cukup kuat dengan amalan peperangan dan juga bangsa yang berjihad. Sebab itu natijahnya pada hari ini tak ada siapa yang boleh menolak nilai itu. Kalau tak percaya, kalau hari raya ni kita bukan mestilah, paling tidak mesti ada ketupat. Tadi kata tak mesti, tapi mesti ada kan. Maksud saya tu ada kan benda tu kan. Kalau tak buat tu dia rasa macam awak tau, ni sambut raya apa kan. Dia mesti ada. Sebab apa? Sebab memang itulah yang ada dalam darah kita. Yang itulah ada dalam jati diri kita secara kita tak sedar. Kuih karah, kuih bawa jalan jauh. Bahulu, kuih kapal terbang, semua kuih bawa jalan jauh. Mana ada orang duk bawa badak berendam jalan jauh? Tuan-tuan pernah tengok orang bawa kuih badak berendam? Buat pagi ni tengah hari rosak lah. Ataupun bawa tepung talam. Nak pergi berjalan 4 hari bawa tepung talam. Tobat lah tak bawa. Kau sini memang pagi raya makan tepung talam? Jarang jumpa betul. Ataupun makan kuih apa? Kuih lapis tu. Tak ada. Tepung bungkuih dah. Tak ada. Kuih-kuih cepat rosak kita tak buat pagi raya untuk sambut raya. Sebab dia memang untuk berjalan jauh. Begitu juga dengan satu benda yang jarang diutarakan. Tetapi ini berdiri pada titik yang tidak sama dengan pengamalan hari ini, iaitu mendentumkan letupan meriam. Kalau tuan-tuan tengok secara ilustrasi negara bangsa, antaranya Sudan. Kalau tuan-tuan tengok sambutan hari raya mereka, lepas daripada sembahyang raya mereka akan keluar, mereka akan pegang pedang ramai-ramai, lepas tu buat menari depan masjid ramai-ramai. Dan itu adalah satu pengistilahan ataupun nak menunjukkan bahawasanya memang mereka juga adalah orang yang menghayati nilai takbir. Kerana itu yang ditunjukkan adalah syiar, simbolik kepada peperangan dengan adanya perang dan juga tarian kemenangan atas peperangan. Untuk tanah ni,
kita menggunakan dentuman dan juga letupan meriam masih lagi berbaki di beberapa negara di bahagian selatan yang menerima kesan daripada peperangan daripada 3 batalion tentera kufar, Portugis, Belanda dan juga Inggeris, sekitar negeri Selangor sampai ke Johor. Kalau tuan-tuan perasanlah, ada kawan-kawan kita daripada keturunan Banjar dan Jawa, mereka akan kepuh pokok nyok, mereka buat meriam. Pernah tengok? Pokok nyok mereka belah 2, mereka akan buat lubang tengah tu, lepas tu mereka akan kepuh, mereka akan satukan balik, mereka akan ikat, kemudian mereka akan buat meriam. Bila bulan Ramadan, mereka akan guna untuk bagi tahu masuk waktu buka puasa lah. Bila dekat dengan raya, memang dentuman ni akan berterusan. Sebab nak abang kata kemenangan, mengambil daripada istilah jihad yang sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat umat ini daripada waktu awal Islam terima di tanah ini sampailah kita berjaya untuk menentang penjajahan. Dan kaedahnya begitu. Kalau belah kita ni mungkin sampai lekat meriam buluh gitu ya lah, meriam kabat kan, apa nama, meriam tin, hak tu je jarang sangat jumpa pokok nyok tu. Tapi tidak saya nak katakan di sini mesti main dah. Masalah bila main meriam dengan mendentumkan meriam itu beza. Dia ada tata susila dia, dia ada kaedah dia, dia ada cara dia, dia punya kiraan tertentu. Sama juga dengan beduk malam raya. Macam mana kita duk dengar pukulan-pukulan itu bukan pukulan yang biasa-biasa. Dia ada kiraan pada titik-titik kemenangan yang dicapai. Dia ada gerak langkah, jurus ketika berpencak dalam gelanggang. Sebab tu bunyi yang dimekarkan, bunyi yang dilakarkan adalah bunyi yang something special. Dan benda ni semuanya berkisar pada kerangka Ramadan menuju ke Syawal. Dan sebab itu, apa yang saya nak beritahu dan saya nak sebutkan di sini, bahawasanya Ramadan pada kunjungan waktu terdahulu adalah Ramadan yang benar-benar membekas sehingga mengaktifkan setiap perbuatan itu bukan hanya pada perkataan tetapi dinatijahkan juga dalam bentuk amal. Mereka bukan takat bertakbir semata-mata, tetapi mereka juga adalah orang yang meninggikan syiar dan bagi tahu dekat segala musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bulan Ramadan pun kami mampu untuk meneruskan kehidupan. Dalam bulan Ramadan pun kami masih lagi mampu untuk capai kemenangan. Dalam bulan Ramadan pun kami masih lagi mampu untuk meraih keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila mai dalam nilai iftar, tentu akan jumpa ada 3 kerangka utama. Dia ada iftar, daripada iftar dia ada fitrah, kemudian dia ada fatar. Kalau kita sebut kata iftar, ialah buka puasa. Bahasa Arab iftar juga maksud berbuka. Tapi kalau bahasa Inggeris dia panggil breakfast. Betul? Bahasa Inggeris breakfast kan. Kalau break ini patah, dia patah, belah dan sebagainya, itu adalah break. Rupanya dia bukan ambil perkataan iftar itu. Breakfast ni dia ambil pada kalimah fatara. Dalam bacaan doa iftitah, ingat doa iftitah, kita baca fataras samawa, penciptaan langit dan bumi dimulakan dalam keadaan difatar, dipisahkan. Langit dan bumi asalnya bercantum kata Allah, kemudian dipisahkan. Penciptaan langit dan bumi caranya adalah fatara, pecah, pisah. Dalam bahasa break. Boleh faham? Sebab tu bila kita dapat nilai fitrah, maksudnya kita membuka lembaran baru dan kita mematahkan nafsu yang ada dalam diri. Kalau kita tengok pada fatar, penciptaan tumbuh-tumbuhan kata Allah, benih itu terbelah maka muncul kehidupan. Betul? Benih kan, biji dia akan fatar, kemudian barulah dia keluar, dia punya tunas akan mula meninggi. Begitu juga dengan manusia. Dalam kalimah fatar, kita akan perlu untuk keluar pada belahan, barulah akan ada kehidupan. Begitu juga dalam penciptaan yang disebutkan fataras samawati wal ard. Dan sebab itu nilainya agak dekat. Dan bila kita dah duduk dalam keadaan fitrah, maksudnya kita telah pun
berikan kehidupan baru, bukan reincarnation, bukan kehidupan semula, tetapi kehidupan yang lebih baik daripada dahulu, yang 11 bulan kita duduk dalam nilai lalainya, laranya. Melalui proses Ramadan, kita jadi orang yang mendapat nilai kebaikan, dan kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala melaungkan kalimah wa hadzamal ahzaba wahdah. Sesungguhnya Allah jualah yang memberikan bantuan pertolongan untuk kita berjaya merempuh dan menempuh segala tekanan yang dilakukan oleh nafsu ke atas kita. Dan sebab itu kita sambutan hari raya dengan kalimah Aid Fitr, Aidil Fitri, iaitu kembali menjadi baru, buka. Sebab tu bila sebut balik kata benda ni tuan-tuan, atau perkara yang perlu untuk kita sematkan di dalam diri, jangan lepaskan peluang untuk terus bermohon faham daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Fatah Futuhul Arifin. Moga Allah Taala buka kearifan kepada kita untuk memahami konsep dasawarsa, nilai kebaikan Ramadan yang Allah Taala pinjamkan sebentar cuma kepada kita. Dan seperti mana yang kita sebutkan selalu, jadikanlah setiap Ramadan yang kita lalui itu sebagai Ramadan yang terakhir. Sebab memang dia tak akan berulang. Ni pagi Ramadan 27 Ramadan ni habis lagi ni, habis tak ada dah pagi ni. Masuk tengah hari 27 Ramadan ni habis Tuan-tuan tak boleh ulang lah. Sebab dia tak main dalam bentuk kopi ori. Dia tak ada spare part. Dia tak ada triple A. Dia tak ada kopi-kopi. Dia main ni terlepas yang ni, terlepas. Sebab tu dalam riwayat Abu Daud dan juga Ibnu Majah kata Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan puasa dalam bulan Ramadan dengan sengaja, bukan sebab jalan jauh, bukan sebab sakit, dan dia menggunakan seluruh hidup dia untuk ganti puasa tu, takkan boleh sama. 1 inci pun tak boleh sama. Sebab bukan senilai harganya. Begitu juga dalam zakat fitrah. Ada satu kisah yang disabitkan. Ada satu orang dia tertinggal, dia bukan tertinggal, dia terlupa nak bayar zakat fitrah. Bila dia terlupa bayar zakat fitrah, akhirnya apa dia buat? Dia jual unta dia yang paling tembun. Hasil jualan unta dia guna untuk tebus satu orang hamba. Dan kemudian dia datang bertemu dengan Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya dia terlupa nak bayar zakat fitrah, dan dia telah pun menjual untanya dan telah membebaskan seorang hamba dengan jualan unta tersebut, hasil jualan unta tersebut, dan itu dilakukan untuk menggantikan zakat fitrah yang tertinggal dalam bulan Ramadan dan juga Syawal itu. Maka kata Nabi SAW, bala, bahkan kalau engkau membebaskan 100 orang hamba sekalipun untuk menjadi galang ganti sama macam mana zakat fitrah yang kau tinggalkan di bulan Ramadan, takkan boleh sama. Sebab tu tuan-tuan, peringatan juga pada diri saya dan juga tuan-tuan yang mana masih belum bayar zakat fitrah, tolong bayar. Zakat fitrah tak mahal mana. Tengok-tengok muka sini ni jenis makan basmati 21 ringgit kan, meleleh depan tu nasi kandang 12 ringgit pun boleh makan sepinggan. Takkan ni tak boleh bayar. Kalau asal makan beras import special 5% hancur, bayar 13 ringgit Pulau Pinang kan. Pulau Pinang kalau kata beras tempatan 7 ringgit kan. So kalau kata kita sempat untuk bayar zakat fitrah, bayarlah. Dan selalu juga saya pesan benda ni, kalau boleh bayar, bayar. Bukan kata saya menentang afdal bayar malam raya. Kalau tuan-tuan rasa boleh hidup sampai malam raya, tak apalah, okey ya. Hal. Tapi kalau rasa tak tahu dan kedok maka kita cepat-cepatlah bayar. Lah boleh online kan. Online boleh bayar kalau kata nak bayar. Tapi kalau kata nak dapatkan feel tu, dia kena shake hand. Pilah jumpa amil-amil yang kutip tu untuk kita bayar zakat fitrah. Dan ia hanya akan berlaku, sah laku sepanjang Ramadan sehingga sebelum terbenam matahari 1 Syawal, dan seeloknya sebelum angkat takbir salat sunat Aidil Fitri. Dan kalau boleh tolong ingatkan mana-mana orang yang tidak bayar zakat fitrah, sebab ganjarannya besar, tambah-tambah kalau kita buat dalam bulan Ramadan. Sebab itu tuan-tuan, antara benda yang terakhir yang saya nak kongsikan, bila mana pagi Syawal kita akan terbiasa dengan salam bersalaman. Bila tanya dalil tahu mana? Bersalam, itu lagu ayah tu. Bersalam-salaman, bermaaf-maafan kan.
Padahal dalam Islam kita menganjurkan untuk sentiasa musafahah, bersalam-salaman setiap waktu, terutamanya bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan kalau tuan-tuan banyak salam dengan orang, kemudian tuan-tuan berselawat atas Nabi SAW, dalam satu hadis Nabi kata masuk syurga. Bukan tegak ampun dosa, masuk syurga. Orang yang duduk bersalam kemudian berselawat, Allah salli ala Sayyidina Muhammad, sambil salam tu. Kalau rasa tak erti, buka Mak Piramli. Memang banyak kali dia tunjuk contoh, kan, menyirap dia, kan, dah lah panas Pak Long tu duduk salam 3-4 kali, Allah SWT. Kalau kata nak tengok contoh lah, kalau rasa boleh, salamlah sepanjang bulan Ramadan. Bunuh segala hasad dengki yang masih lagi beraja di hati. Jangan pernah tinggalkan sedikit pun saki maupun baki, kerana ia akan menjadi dosa dan daki, melekat dan menetap di hati, sehingga kita akhirnya jauh daripada syurga abadi, tetapi akan kekal dalam neraka yang panas sekali. Sebab itu kena faham, jangan duduk dalam keadaan kita berpatah arang dengan nilai takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita sebut awal tadi, masuk dalam bab takwa, you just have two kind of be. Bahasa Inggeris lah, kan? Boleh kan ni dengan izin yang dipetua. First, when you talk about tattaqun, you have to believe, and the second one, you have to behave. Dua benda ni kena ada. Kalau dah kita mula percaya, maka kita kena jaga-jaga, behave. Jangan kita dah kata aku nak jadi orang takwa tapi tak mau ikut apa yang Allah Ta'ala suruh. Tinggalkan apa yang Allah Ta'ala perintah dan lakukan pula benda yang Allah Ta'ala larang. Jangan. Sebab tu selalu saya pesan dekat orang baru masuk Islam, bila mereka masuk Islam, saya selalu akan sebut, nak jadi orang Islam ni senang, cukup senang, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi nak kekal momentum dengan nilai motivasi itu, dengan nilai hidayah yang menggugah itu, pada kerangka pembinaan watak iman tertinggi di depan Allah, ini adalah mujahadah. Susah. Nak jadi orang Islam senang, tapi nak kekal keislaman itu, nak kekal keimanan itu, nak kekal keihsanan itu, susah tuan-tuan. Tetapi beruntunglah bagi orang yang pernah menghirup nilai-nilai kebaikan iman, Islam dan ihsan, dan berterusan nilainya sehingga dia mendapat nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun kita ini tidak lagi bertemu dengan Al-Qadar, jangan risau, kita pasti akan bertemu dengan Al-Qadir. Jangan kita risau kalau Al-Qadar bukan milik kita, kerana kita sememangnya milik Al-Qadir. Satu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia berjalan di Baghdad. Dalam dia berjalan tersebut, dia bertemu dengan satu orang lelaki yang dikenal sebagai seorang pemabuk, drunkard, homeless, gelandangan. Dan ketika berselisih dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, lelaki yang mabuk ini melihat ke arah Syekh dan berkata, Abdul Qadir, Qadir ghair am Qadir, am ghair Qadir. Wahai Abdul Qadir, adakah dia boleh ataupun dia tak boleh? Qadir am ghair Qadir? Maka Syekh Abdul Qadir Jalani tengok pemabuk itu dan dia kata, Qadir, dia boleh. Kemudian panggil lagi, ya Qadir, Qadir am ghair Qadir? Adakah dia boleh ataupun dia tak boleh? Maka Syekh Abdul Qadir Jilani beritahu dekat lelaki tersebut, dia boleh. Kemudian kali ketiga, lelaki itu berkata lagi, ya Abdul Qadir, Qadir am ghair Qadir? Dan soalan ketiga itu Syekh Abdul Qadir Jilani melihat sambil menundukkan kepala dan menitiskan air mata. Di saat itu anak-anak murid yang bersama dengan dia mula datang menerpa ke arah Syekh Abdul Qadir Jilani dan bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Lelaki tadi yang bertanya sudah pun pergi berlalu. Maka Syekh Abdul Qadir ditanya oleh anak muridnya, kenapa kau menangis wahai Syekh? Ada apa dengan persoalan daripada lelaki mabuk itu? Maka Syekh Abdul Qadir Jilani kata, kali pertama dia tanya dekat aku, wahai Abdul Qadir, adakah Allah Al-Qadir itu boleh mengubah aku daripada kedudukan seperti ini, pemabuk, gelandangan, menjadi orang yang lebih baik? Maka jawab Syekh Abdul Qadir, boleh. Allah Maha boleh. Kemudian soalan kedua, kata Syekh Abdul Qadir, ditanya oleh pemabuk ini, adakah Allah mampu untuk menjadikan aku waliullah instantaneously? Maksudnya boleh tak dia tukarkan aku jadi wali Allah dengan dalam keadaan segera, sekelip mata?
Maka Syekh Abdul Qadir kata boleh, mesti boleh, sebab Allah mampu untuk mengubah bila-bila pun. Dan kemudian soalan ketiga menyebabkan Syekh Abdul Qadir menangis. Syekh Abdul Qadir mengatakan lelaki ini berkata kepada dia, "Ya Abdul Qadir, qadir am ghair qadir?" Adakah Allah boleh ataupun Allah tidak boleh? Maka jawab Syekh Abdul Qadir boleh. Dan soalannya adalah, kata lelaki pemabuk itu, adakah Allah boleh menukarkan kedudukan aku untuk aku duduk di tempat kamu, dan adakah boleh Allah menukarkan kamu untuk duduk di tempat aku? Dan disebabkan soalan ketiga itu, Abdul Qadir Jilani menundukkan kepala dan menitiskan air mata. Kerana apa? Kita duduk dalam apa-apa potensi dan posisi hari ini, jangan pernah memandang rendah pada mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila-bila masa sahaja Allah mampu untuk membungkamkan wajah kita ke tanah dan mengangkat orang yang kita hinakan. Dan dalam waktu yang sama, jangan pernah bicara tentang keburukan orang, sedangkan orang yang kita bicarakan keburukannya itu sedang memohon ampun kepada Allah dan akhir kalamnya menuju syurga Allah, sedangkan kita mati dalam keadaan membicara keburukan orang. Maka benarlah kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, jangan gunakan lidah kamu untuk berbicara keburukan orang, kerana orang juga punya lidah dan kamu juga punya keburukan. Sebab itu tuan-tuan, dalam kita menjadikan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik, ia bukanlah berkisar berkenaan dengan jumlah hari yang kita penuhkan untuk berpuasa, tetapi bagaimana kita menjadikan puasa itu sebagai pemangkin terkuat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dan melihat kembali segala dosa yang kita lakukan dan mencari kebaikan pada setiap sisi orang yang kita jumpa. Sebab kita tak tahu kalam akhir kita adakah dalam keadaan mengira-ngira dosa kita ataupun duduk dalam keadaan menghitung-hitung dosa orang. Amat buruklah bagi orang yang meninggal dunia dalam keadaan sedang menghitung dosa-dosa orang. Sebab tu inci akhir Ramadan ni, media sosial kalau tuan-tuan boleh kontrol lah. Dia cerita pasal orang saja, cerai lah, menikah lah, masuk Islam lah, keluar Islam lah. Benda-benda ni antara benda yang akan menjadi risiko mencuri dan mencari industri pahala yang kita bina untuk disembah hadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dia bukan lagi gudang dan gedung pahala. Ramadan bukan cerita berkenaan dengan hamparan kebaikan. Ramadan ia berkisar tentang industri. Boleh faham? Dia bukan industri kecil sederhana. Ini industri interplanet, bukan internasional. Sebab seluruh makhluk sedang melihat dan meneliti. Mana tidaknya Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk mai ke bumi. Begitu juga dengan ketua malaikat Jibril yang membawakan kepada kita salamun, tenteram, aman, damai, melihat kebaikan orang, mengira kerosakan dan juga keburukan diri. Dan kalau kita tak boleh nak dapat benda tu, minta pada Allah. Allah mampu untuk memberikan. Kita saja yang jangan duk menjanjikan kepada orang untuk memberikan ketenteraman, sebab ketenteraman itu milik As-Salam yang kudus. Dan sebab itu tuan-tuan, takat itu dulu perkongsian. Jadikanlah hidup kita ni mudah untuk memberi, kerana kita juga adalah bukti pemberian Allah. Macam mana kita ni mengaku sebagai orang yang menerima pemberian Allah tetapi tak berani untuk memberi pemberian kepada orang, maka amat rugi. Jadilah orang yang senantiasa mendoakan kebaikan pada setiap mata yang kita pandang, setiap tubuh yang kita tengok. Moga-moga mereka bakal menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Titikkan segala perkara-perkara yang maksiat dan sebagainya supaya tidak lagi bersambung. Jangan komakan dosa dan noda yang kita pernah lakukan, tapi terus titikkan, noktahkan supaya tidak lagi kita lakukan. Ambillah satu kebaikan dalam Ramadan kali ini. Moga-moga dia menjadi satu junnah, perisai untuk kita menyambung perjalanan kita 11 bulan mendatang, yang pastinya yang kita boleh bagi tahu amat ganas, lebih agresif. Ni Syawal ni. Habis raya pertama, tuan-tuan masuk raya kedua tu, hari kedua Syawal tu puasa. Kalau boleh puasa, kan? Buat rapat sampai 6 hari kalau boleh. Kalau kata main hujung bulan tu kita dah tak ada lah.
Ni baki ada lagi 8 hari, kita pun kata alhamdulillah puasa 6 aku tinggal 6 hari ya. Memang tak puasa lagi ya makna dah. Kan? Sebab tu kalau boleh usahalah bawa nilai Ramadan itu untuk diteruskan dalam bulan-bulan Quran, jangan tinggal. Sedekah jangan tinggal. Solat keluarkan. Yang masih lagi boleh untuk kita teruskan, witir dan sebagainya teruskan. Yang tak boleh cuma berpisah dengan tarawih, buat sementara waktu sehingga kita berjumpa balik dengan Ramadan yang akan datang. Dan akhir kalam, pantun yang pernah kita sebut baru ni, bulan cerah hilanglah gelap, bolehlah Tuhan turun ke payah. Kalau ada salah dan silap, bolehlah Tuhan maafkan saya. Kalau ada kekasaran bahasa tegeri bicara telajak kata terasa di mana-mana, saya minta maaf banyak-banyak, daripada ujung rambut sampai ujung nyawa, dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudah diberi. Kalau ada silap dan salah, kalau ada kebaikan mohon tolong sebar-lebarkan, kalau ada keburukan mohon tolong jauhkan. Bak kata pepatah, sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Dan moga-moga Allah Ta'ala sempatkan kita untuk menghabiskan bulan Ramadan. InsyaAllah moga-moga kita mendapat kebaikan sepanjang Ramadan ini untuk diteruskan. Aku liqauli hadha wastaghfirullahal adzim wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa yafudhal mustaghfirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam.